Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Menawar dan anda menyaksikan Inklusif. Mungkin sesuai dengan suasana kita masih menyambut musim perayaan bersempena Aidilfitri ini, kami bawakan sekali lagi Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Menawar. Ya, terima kasih kerana hadir sekali lagi. Terima kasih. Salam perpaduan keluarga Malaysia. Sama-sama. Dan ini menariknya kerana bercakap soal perpaduan. Sebelum ini ia kelihatan berada di dalam banyak portfolio. Cuma mutakhir ini 2020 diwujudkan sebagai sebuah kementerian by itself dengan sendirinya. Jadi agensi-agensi yang ada ini diwujudkan untuk mengisi keperluan semasa. Elok kita reintroduce, melihat semula beberapa agensi ini dalam realiti dan cabaran semasa. Apa yang ada di bawah kementerian. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada RTM. Terima kasih pada Syed Menawar untuk program inklusif ni. Saya ingat ni dah kali ketiga kita datang. Kalau dapat tiap-tiap bulan kita datang. Jadi kita boleh cakap banyak. Kementerian Perpaduan Negara seperti mana yang Menawar maklum, telah pun diwujudkan pada 10 Mac tahun 2020. Sebelum ni dia berada di Kementerian Perpaduan Negara itu ada. Tetapi diletakkan di bawah bersama dengan tanggungjawab kementerian-kementerian yang lain. Kalau dulu saya ingat lagi waktu saya jadi Exco Kerajaan Negeri, dia diletakkan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Zaman arwahnya Tan Sri Kak Leha dan sebagainya. Jadi pada kali ini diletakkan kembali dan diletakkan kembali kerana sejarah dulu pernah diwujudkan atas nama kementerian itu sendiri pada tahun 1976. Diwujudkan atas nama Kementerian Perpaduan Negara dan lepas tu dia masuk pada kementerian-kementerian yang lain. Dan kemudian dia balik semula sebagai kementerian yang ada rumah dia sendiri, Kementerian Perpaduan Negara ada rumah dia sendiri dan sebagai sebuah kementerian. Kerana sebelum ini dia masih lagi dia letakkan di bawah JPM. Pada waktu itu diletakkan di bawah JPM. Kalau bukan bawah kementerian, diletakkan di bawah JPM. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada kerajaan kerana bila diwujudkan kembali kementerian ni, sebenarnya banyak sangat tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Walaupun kita membicarakan soal perpaduan saja, bila sebut terlalu ringan. Alah perpaduan. Bersatu padu ajalah. Suka sama suka berpadu. Tetapi dia lebih daripada itu. Jadi maka kan itu menjawab kepada soalan yang Menawar bangkitkan tadi. Di bawah Kementerian Perpaduan Negara kita ada 3. Kita tak ada banyak. Kita tak ada agensi. Jabatan pun tak banyak. Jadi kita ada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kemudian kita ada bahagian Kampung Baru. Pada tahun ni bermulanya bahagian Kampung Baru tu, iaitu bahagian Kampung Baru Cina diletak di bawah kementerian. Sebelum ni berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan ni dikembalikan kepada Kementerian Perpaduan Negara. Dan yang ketiga ialah Mitra, Unit Transformasi Masyarakat India. Jadi ini 3 saja yang ada di bawah Kementerian Perpaduan Negara. JPNIN itu kelihatannya suatu tugas yang menjalar sampai ke peringkat akar umbi. Kita lihat strukturnya bagaimana, Datuk? Di peringkat negeri, daerah. Dia bagi JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional ni, kita ada di peringkat HQ. Kita ada ketua pengarah dia, kita ada timbalan ketua pengarah dia, kita ada bahagian-bahagian dia. Itu di bahagian ibu pejabat. Dan kemudian kita ada struktur dia di peringkat negeri. Kalau di peringkat negeri, panggilannya nama sama, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Menawar pun dah biasa dengan perkataan JPNIN. Jadi kalau turun ke bawah sebut Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, orang macam panjang kementerian mana ni, jabatan mana. Tapi bila sebut JPNIN, orang tahu itu ialah JPNIN. Jadi di peringkat negeri kita ada pengarah JPNIN negeri dengan strukturnya di peringkat negeri, dan di peringkat daerah kita ada pegawai perpaduan daerah dengan strukturnya di peringkat daerah. Dan masing-masing ada tanggungjawab dan peranan yang perlu dilaksanakan ke atas apa juga yang telah pun kita fikirkan, kita rancang untuk kita terjemahkan dalam bentuk agenda perpaduan nasional daripada peringkat atasan HQ kementerian, HQ negeri dan daerah, dan kemudian seperti Menawar cakap menjalar hingga ke peringkat akar umbi. Itu
sebenarnya struktur Japanin. Dan setiap satu unit bahagian dan juga jabatan ini ada peruntukannya. Saya difahamkan mitra misalnya 100 juta, unit Kampung Baru ada 86 juta. 86 juta. Mungkin kita jelaskan sedikit soal peruntukan ini, bagaimana pengisian dan bentuk programnya. Kita lihat mitra tu. Mitra, okey. Ya betul. Kalau kerana kementerian telah diberikan peruntukan dalam belanjawan bila dibentangkan oleh kerajaan, peruntukan telah dibekalkan kepada kementerian-kementerian mengikut kepada perancangan program ataupun projek yang nak dilakukan oleh kementerian-kementerian. Jadi itu juga tidak tinggallah kepada kementerian saya, telah pun diberikan peruntukan dan peruntukan yang diberikan ini dia akan merangkumi segala gerak kerja yang perlu kita lakukan. Jadi contoh kalau di bawah Japanin kita ada kerana kita ada KRT, ada di antara masyarakat kita Munawar, mereka fikir KRT ni dia macam NGO biasa. Jadi berdaftar dengan ROS, boleh wujudkan persatuan KRT ke apa, tidak sebenarnya. KRT ni diwujudkan di bawah Akta KRT, Akta 751. Dan bila saya sebut KRT ni, dia ada ketua pengarah KRT dia dan sebagainya. Dan di bawah Japanin juga kita ada pendidikan awal kanak-kanak. Kita ada tadika perpaduan, kita ada semua sekali macam tadi KRT kita ada 8,330 KRT di seluruh negara, daripada Semenanjung hingga kepada Sabah Sarawak. Dan kita ada tadika perpaduan negara, ada 1,781 tadika perpaduan negara, kita ada taska genius perpaduan negara, dan selain daripada itu ialah pelaksanaan program-program yang perlu dilaksanakan di bawah plan yang telah pun kita bangunkan, dan juga program-program yang melibatkan perancangan agenda perpaduan nasional. Maknanya kerana sebelum ni Munawar pun tahu Japanin ni, bila sebut Japanin banyak aktiviti yang dilakukan. Terutama bila hari kemerdekaan dan sebagainya, memang telah pun rakyat memang tahulah, memang dah ada Japanin tu. Pejabat perpaduan daerah memang dah ada program yang dilangsungkan. Jadi untuk mitra ni, kerajaan peruntukkan 100 juta. Dari tahun 2020 kita terima 100 juta, tahun lepas dan tahun ni 100 juta. Dan 100 juta ni dulu kita ada Malaysian Indian Blueprint. Malaysian Indian Blueprint. Dan 100 juta pada waktu itu akan digunakan oleh mitra berdasarkan kepada 3 perkara. Satu, program-program yang berkaitan dengan modal insan. Kedua, program-program berkaitan dengan keusahawanan masyarakat India. Ketiga, program yang berkaitan dengan soal kesejahteraan komuniti dan juga keluarga masyarakat India. Jadi 100 juta itu perlu dibelanjakan untuk kita laksanakan program-program ini. Sama jugalah dengan Kampung Baru dan sebagainya. Jadi itu peruntukan yang kerajaan berikan kepada kita. Dan kelihatannya semenjak MIB itu sudah pun diwujudkan, perlu diterjemahkan pula dalam bentuk program yang lebih menjurus supaya lebih tersusun dan memberikan impak melihat kepada cabaran semasa. Ada pelan tindakan masyarakat India itu diperdebatkan juga termasuk di dalam parlimen. Dia bila kita ada MIB ni, Malaysian Indian Blueprint ni. Jadi dia sebenarnya MIB ni diwujudkan pada tahun 2017. Dia bukan bila kita membicarakan soal pembangunan masyarakat India, dia bukan jadi tanggungjawab Kementerian Perpaduan Negara di bawah mitra aja. Kerana peruntukan yang kita dapat hanya 100 juta aja, Munawar. Tak ada banyak benda yang kita boleh buat 100 juta. Jadi kalau kita nak membicarakan soal pembangunan secara keseluruhannya masyarakat India, dah tentu 100 juta tu tak cukup. Tapi melalui MIB, Malaysian Indian Blueprint ni yang dibangunkan tahun 2017 yang saya sebutkan tadi, mitra mengambil tanggungjawab ke atas 3 perkara yang saya sebut daripada awal tadi, modal insan, keusahawanan dan kesejahteraan komuniti dan keluarga dan sebagainya. Jadi 100 juta tu perlu dibelanjakan. Dan bagaimana tadi Munawar dia tanya dengan saya, bagaimana pengurusan perbelanjaan itu. Adakah diberikan begitu ke, atau adakah mitra yang mengendalikan program ataupun projek bagi pembangunan masyarakat India? Dia sebenarnya
100 juta ni diperuntukkan oleh kerajaan dan dipantau oleh pihak Kementerian Keuangan. Jadi kita tak boleh main suka-suka je. Ada 100 juta, main kita enjoy sakan. Apa yang kita nak buat, kita boleh uruskan. Tak ada. Apa juga program yang telah pun disusun oleh mitra ni, kita perlu maklumkan kepada pihak Kementerian Keuangan. Jadi maka kan itu, kita wujudkan 2 jawatan kuasa. Satu, jawatan kuasa penilaian, jawatan kuasa penilai, jawatan kuasa penilai mitra. Maknanya, apa-apa juga permohonan yang dibuat secara online, bila permohonan itu dia menepati kepada syarat kriteria, kalau ada yang tak tepat, kita akan balik semula kepada badan NGO ke apa ni yang buat permohonan, suruh update kan. Dan bila semua syarat itu ditepati, kertas permohonan itu akan dibawa pada jawatan kuasa penilai. Dan jawatan kuasa penilai ini difungsikan oleh Yang Bahagia Datuk KSU saya. Dan bersama dengan ahli-ahli jawatan kuasanya. Dia bukan dia seorang, ada ahli-ahli jawatan kuasanya. Dan jawatan kuasa penilai akan membuat pertimbangan. Permohonan daripada NGO A untuk program ABC. Permohonan peruntukan sekian banyak. Jadi penilaian akan dibuat oleh jawatan kuasa. Dan bila badan-badan bukan kerajaan ni, atau mana-mana badan yang nak buat permohonan, kita akan juga lihat kepada pengusi dia, ahli lembaga, pengarah dia, nak tentukan permohonan ini datang daripada NGO atau mana-mana permohon yang genuine, yang asli, bukan yang main nak mohon duit kerajaan aja gitu, ambil duit kerajaan dan lari. Jadi kita nak tentukan permohonan adalah permohonan yang sahih. Jadi memang dia lakukan program sebelum ini seperti yang dia mohon dan sebagainya. Bila kita ada, itu semua jadi syarat kepada permohonan. Dan bila kelulusan diberikan oleh jawatan kuasa penilai ini, maka ada perjanjian MOU, perjanjian antara pihak pemohon dengan pihak mitra. Jadi ada perjanjian dia. Dan bila ada perjanjian, peruntukan tu akan dikeluarkan secara berperingkat mengikut kepada fasa-fasa program dia yang telah pun ditetapkan oleh jawatan kuasa penilai. Pembayaran mungkin pertama 50%, 40% dan akhirnya 10%. Dan kita wujudkan juga jawatan kuasa pemantau yang difungsikan oleh Yang Bahagia Datuk KSU juga untuk memantau pelaksanaan program yang telah diberikan kelulusan melalui jawatan kuasa penilai. Jadi dan pada tahun ini kita akan pamerkan semua permohonan-permohonan yang telah pun berjaya mendapat kelulusan, berapa banyak permohonan yang diluluskan, apa program yang akan dilaksanakan, supaya dia boleh menjadi makluman umum tentang apa yang dilakukan. Jadi tidak ada penyalahgunaan dana dan sebagainya. Ini kaedahnya untuk mengisi pelan tindakan masyarakat India yang dibicarakan tadi? Yang ini ialah pada peringkat awal yang dilakukan oleh mitra pada tahun 2020 dan sehingga dia sebelum itulah 2019, 2020 sehingga pada hari ini. Dan berbalik kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Munawar tadi, memang betul lah pihak kementerian mitra sedang bekerjasama dengan pihak Universiti Sains Malaysia, diketuai oleh Profesor Siva Murugan Pandian. Munawar pun kawan kita semua. Kawan kita yang memang faham tentang masalah masyarakat rakyat, terutama dalam bab yang berkaitan masyarakat India. Jadi kita bekerjasama dengan pihak USM. Jadi Prof Siva ni dia ada kumpulan tim dia, ramai profesor yang masuk dalam tim dia, dan kita memaklumkan, kementerian maklumkan ini perkara yang kita nak buat. Kita review MIB tadi, MIB 2017 review. Yang itu ialah untuk umum, untuk semua, tanggungjawab pada semua kementerian, review. Dan review juga pada pelaksanaan 3 program yang dilakukan oleh mitra. Tak cukup. Kita nak mantapkan lagi dan lebih terancang, dan supaya dia sampai benar-benar ke bawah. Dan dia tidak seharusnya menjadi tanggungjawab kepada Kementerian Perpaduan Negara je mitra, tapi dia mesti menjadi tanggungjawab bersama antara kementerian. Jadi maka kan itu dalam kita bangunkan Pelan Tindakan Masyarakat India ni, PTMI ni,
dengan pihak USN. Dan dalam cadangan plan PTMI ini, kita juga mencadangkan untuk diwujudkan jawatan kuasa khas Kabinet pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Jadi kita cadangkan dalam PTMI ini. Dan saya telah pun berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Mustafa Muhammad, Menteri EPU. Kertas sedang disediakan yang akan dibawa oleh EPU kepada Kabinet tentang penubuhan PTMI ini dan tentang penubuhan jawatan kuasa khas Kabinet mengenai pembangunan sosioekonomi masyarakat India ini dalam masa terdekat ni. Jadi kita harap dengan ada pelan ni, Munawar, kalau dulu di bawah MIB dulu ada empat kluster, 4 kluster yang dicadangkan atau 4 tunjang yang dicadangkan. Tapi pada PTMI kali ini dia lebih macam mana nak cakap, dia lebih bersifat secara menyeluruh, holistik, dengan 5 tunjang yang ada. Termasuklah memperkasakan wanita, wanita masyarakat India kita. Jadi kita sedang dalam peringkat libat urus sekarang. Kita jumpa dengan pakar-pakar akademik kita, kita jumpa dengan semua pemegang taruh. Semua pemegang taruh, termasuklah ahli-ahli parlimen dan sebagainya, untuk kita dapatkan feedback apa yang patut diadakan untuk lebih memantapkan lagi pelan ini, insyaAllah. Seperti yang Datuk gambarkan, kedengarannya kementerian ini sangat perlu bekerja akrab dengan NGO. Dalam 2 minit yang berbaki ni, pesan Datuk kepada NGO yang mungkin sedang menantikan menyaksikan. Kita sebenarnya dah adakan libat urus dengan pihak NGO dah 2 kali dah. Kita sedang dalam tindakan juga untuk membangunkan plan rakan perpaduan NGO kita ataupun Friends of Unity. Dan ini adalah kerjasama yang dibuat oleh kementerian bersama dengan Yayasan Perpaduan Negara. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Lilamtai, kepada Profesor Suresh, kerana mereka yang membawa secara bersama Yayasan Perpaduan Negara ini, dan juga terima kasih kepada semua NGO-NGO yang telah pun tampil untuk bersama-sama mencadangkan apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan. Kerana kita kerajaan tak boleh bekerja secara silo. Tak boleh kalau kita kerajaan kita je. Kita perlukan sokongan daripada badan-badan bukan kerajaan. Kita perlukan sokongan daripada pihak swasta. Kita perlukan sokongan daripada rakyat Malaysia untuk kita jayakan agenda perpaduan negara ini. Jadi saya harap nanti dalam sesi akan datang, Munawar, kita boleh bercakap dengan lebih luas lagi berkaitan dengan plan rakan perpaduan Friends of Unity. Apabila Datuk mengatakan bahawa nanti sesi yang akan datang tu, maksudnya itu arahan ataupun kami kita menantikan saja, Datuk? Itu maknanya nanti Munawar tu kan lah. Kalau dapat setiap kali saya lah datang. InsyaAllah. Saya datang bersama Munawar. InsyaAllah. Jadi berpeluh-peluh saya ni. Datuk, terima kasih. Dan seperti yang Datuk mulakan di awal tadi, bahawa perpaduan ini kedengarannya mungkin sesuatu yang sangat nominal biasa. Tetapi bila kita menelusuri ke dalam, sebenarnya urusannya cukup besar dan banyak sekali. Saya doakan kekuatan buat Datuk dan pasukan di kementerian. Saya minta Munawar doakan supaya pihak kementerian dapat menjayakan plan kami, perpaduan keluarga Malaysia, untuk aspirasi keluarga Malaysia, dengan keterangkumannya, kebersamaan dengan kesyukurannya. InsyaAllah kita dapat melahirkan keluarga Malaysia. Allahumma amin. Kami dapat rasakan keikhlasan itu. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan. Terima kasih, Datuk. Dan terima kasih kepada semua yang menonton kami di Inklusif. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam muhibah.